Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman bertemakan rakan tugas Nailah Huda di hujung minggu. Awal ini pagi akan membawakan kepada anda berita-berita dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu dan boleh anda bincangkan bersama rakan-rakan sebelum anda memulakan hari anda hari ini, hari Ahad dan esok hari Isnin. Sebelum anda memasuki Monday Blues, kami nak bawakan berita di astronews.com dan juga muka hadapan dada-dada akhbar yang menghiasi pelbagai perkara hari ini dan khusus tumpuan semestinya kepada pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara sekarang ini. Dan kalau kita lihat muka hadapan berita harian pada hari Ahad menyatakan bahawa bekalan vaksin COVID-19 pada pertengahan 2021. Ini adalah berdasarkan kenyataan daripada Pengerusi Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia NIBM Datuk Ahmad Zaki Zahid yang menyatakan bahawa Malaysia dijangka memperoleh bekalan vaksin COVID-19 pada pertengahan tahun depan berdasarkan data ujian klinikal peringkat ketiga 11 jenis vaksin iaitu 4 dari China, 6 dari negara barat termasuk Amerika Syarikat AS, United Kingdom UK dan Australia serta 1 daripada Rusia. Katanya terdapat lebih daripada 170 jenis vaksin yang sedang dibangunkan di seluruh dunia dan 11 vaksin menunjukkan telah pun berada pada fasa yang ketiga dan juga terdapat juga beberapa potensi daripada vaksin-vaksin itu. Dan seperti yang beliau juga menyatakan bahawa kenyataan Menteri Sains Teknologi dan juga Inovasi Khairy Jamaluddin yang mencadangkan supaya vaksin itu diagihkan secara percuma, Ahmad Zaki berkata ia boleh dilaksanakan. Jelasnya penyertaan Malaysia dalam COVAX selain kerjasama strategik bersama negara-negara lain dan rundingan melalui syarikat farmaseutical dapat membantu Malaysia mendapatkan bekalan vaksin terbabit. Dan Menteri Sains Teknologi Inovasi telah pun keluarkan kenyataan dan mengesyorkan kepada Kabinet supaya vaksin ini kelak diberi secara percuma dan saya rasa kita boleh melakukannya. Dan itu adalah daripada muka hadapan berita harian mengenai vaksin COVID-19 yang mana kita tahu Malaysia telah pun menyertai COVAX serta membuat beberapa rundingan perbincangan bersama dengan beberapa vaksin di Rusia dan juga China dan kita melihat kepada perkembangan itu dijangka vaksin itu menjadi dibangunkan di negara pengeluar pada penghujung tahun ini. Rusia katanya telah pun lebih awal mendapat membangunkan vaksin dan telah memberikan kepada penduduk mereka dan kita harapkan tempoh masa itu dapat kita awalkan pertengahan tahun hadapan dan seperti kenyataan daripada YB Khairy Jamaluddin sendiri yang menyatakan bahawa kemungkinan besar vaksin Malaysia akan orang kata finalize memutuskan yang terakhir vaksin mana yang akan kita pilih pada awal tahun dan kemungkinan kita akan dapat vaksin COVID-19 menjelang pertengahan tahun dan kita masih lagi belum tahu berapakah harga dan sebagainya dan adakah kerajaan akan menyerap semua kos vaksin COVID-19 diberikan kepada lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia yang berada di negara ini dan sudah pasti kita tidak mahu siapa-siapa pun ketinggalan dan sudah pasti vaksin sangat-sangat diperlukan oleh petugas Barisan Harapan yang sekarang ini sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Ya, tetapi sementara kita menunggu vaksin COVID-19 ini, kita masih lagi perlu ambil langkah berjaga-jaga. Jangan lupa dengan norma-norma baharu SOP yang perlu kita patuh kerana memandangkan kepada situasi di Semenanjung, di Sabah dan juga di Sarawak terdapat peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini dan kalau kita lihat pada muka depan NST closures continue menceritakan tentang penutupan premis-premis perniagaan, shopping mall and golf club in Selangor and schools in Sabah are off limits as efforts continue unabated to once again flatten the curve of the COVID-19 pandemic. Menceritakan tentang EMCO, Enhanced MCO ataupun PKPD di sebuah hostel yang menempatkan 500 kaki tangan golf club di Selangor dan juga menceritakan tentang vaksin seperti mana yang Fizi ceritakan tadi. Ini apa yang menjadi kebimbangan bagi penduduk di Semenanjung dan juga melihat kepada PKPD di beberapa kawasan di Sabah serta sekolah. Kalau kita lihat pada muka depan Metro pula menceritakan tentang situasi terkini di Sabah yang juga mencetuskan kebimbangan orang ramai. Bilangan kes COVID-19 terus naik dan Sabah terpukul dan juga memaparkan gambar situasi terkini di unit Kesihatan Perbadanan Labuan ketika melakukan proses pembersihan nyakuman di Pasar Sentral UTC. Bilangan kes COVID-19 di Sabah terus meningkat dengan 277 kes daripada kes keseluruhan positif semalam dan juga ketiga-tiga kematian yang direkodkan semalam juga di Sabah. Dan kita juga dapat melihat di Sabah, dari Sabah beberapa
petugas kesihatan di Barisan Harapan yang ada meluahkan kebimbangan mereka tentang bekalan perubatan, jumlah petugas kesihatan yang mungkin tidak mencukupi, ada kaki tangan di hospital yang juga didapati positif COVID-19. Itu yang kita nak elak, itu yang kita nak juga titik beratkan. Tetapi secara keseluruhannya semalam kalau kita lihat terdapat 374 kes baharu yang direkodkan dengan 3 kematian yang mana saya cakap tadi direkodkan di Sabah. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya terdapat 15,096 kes yang direkodkan di Malaysia sejak kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ini, dengan Sabah masih lagi mencatatkan kes tertinggi dengan 277 kes baharu. Dan daripada kesemua kes ini, 372 melibatkan penularan tempatan, hanya 2 merupakan kes import. Dan 2 kes import itu membabitkan pengembara dari Filipina, seorang warga negara dan seorang lagi bukan warga negara, dan 3 kematian di Sabah. Sangat membimbangkan apabila kes positif masih lagi kekal pada angka 3 digit, tetapi apabila kita mendapatkan pandangan pakar dari sudut psikologi juga, mereka berpandangan bahawa kita mampu menangani gelombang baharu COVID-19 ini seperti mana kita telah menangani gelombang pertama, gelombang kedua. Kita sudah bersedia untuk mendepani dengan gelombang baharu ini. Sekiranya kita belajar dari kesilapan, kita pastikan petugas kesihatan mempunyai bekalan perubatan yang mencukupi, PPE yang mencukupi supaya tidak berlaku kekurangan akses kepada rawatan COVID-19. Dan apabila saya menceritakan tentang situasi di Sabah itu, apa yang sangat membimbangkan adalah apabila Ketua Pengarah Kesihatan juga menceritakan tentang inisiatif langkah kerajaan untuk menangani peningkatan kes di sana yang meningkat secara mendadak dan juga mendatangkan beban yang amat berat pada sistem kesihatan di Sabah. Jadi susulan itu hampir 500 petugas kesihatan dikerahkan ke Sabah bagi bantu kes-kes di sana, dan sejumlah 475 anggota perubatan dan kesihatan awam dari pelbagai kategori serta skim perkhidmatan telah pun digerakkan ke beberapa daerah di Sabah setakat semalam. Dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, KKM juga telah menggerakkan pasukan bantuan itu ke Tawau, Lahad Datu, Semporna dan Kota Kinabalu bagi membantu menangani penularan kes di sana. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada frontliners, petugas di Barisan Harapan atas pengorbanan mereka, dan katanya juga rancangan kerajaan bagi meningkatkan petugas Barisan Harapan di sana, katanya ini akan memberi lebih banyak ruang kepada Hospital Tawau untuk merawat kes yang memerlukan penjagaan rapi kategori 3 ke 5 termasuk yang dirujuk dari daerah berdekatan, kerana kalau kita lihat kes yang masih aktif yang memerlukan rawatan juga meningkat, kes yang memerlukan rawatan di ICU dan juga memerlukan ventilator, itu yang perlu dititik beratkan, kerana kalau kita lihat seperti mana yang berlaku di Wuhan, di Itali, mereka kekurangan bekalan perubatan terutamanya ventilator. Jadi kita perlu pastikan bahawa jumlah ventilator, jumlah bekalan perubatan ini mampu menampung peningkatan kes sejak kebelakangan ini. Ya, betul tu. Dan apa yang berlaku di Sabah perlu kita jadikan sebagai pengajaran, dan kita melihat kepada PRN Sabah itu, walaupun secara dasarnya demokrasi, proses demokrasi itu perlu berlangsung dalam negara, tetapi kita juga perlu memastikan bahawa kesan daripada COVID-19 tidak menular, dan PRN Sabah telah memberi banyak pengajaran kepada Malaysia sendiri apabila menghadapi gelombang ketiga COVID-19. PRN Sabah, PRU kemungkinan besar akan membuatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19. PRK, kalau kita lihat telah pun berlangsung beberapa PRK, tetapi tiada penurunan ataupun peningkatan kes di kawasan yang diadakan PRK. Justru itu apabila berlaku pergerakan secara besar-besaran, ini yang membuatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 itu berlaku. Dan dalam masa yang sama juga, kita nak melihat kepada kes jangkitan yang semakin meningkat. Seperti yang Nailah katakan tadi, kes jangkitan COVID-19 menghadapi gelombang ketiga ini, angkanya paling tinggi pernah kita catatkan 600 lebih, dan sekarang ini kita dalam lingkungan 300 lebih. Bagaimana kita mahu memastikan bahawa angka itu terus menurun adalah melalui dengan patuh segala SOP, penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Kerana apa? Kerana di Amerika Syarikat sekarang ini terdapat 10 negeri mencatatkan kes jangkitan COVID-19 yang begitu tinggi, dan dalam masa yang sama juga kes kematian menurun di Amerika Syarikat. Tapi berdasarkan unjuran model-model daripada Universiti Washington yang menyatakan bahawa angka
kes positif COVID-19 di Amerika Syarikat apabila berlaku musim sejuk sehinggalah pada awal Januari sehinggalah pada 1 Februari nanti dijangkakan pada 395,000. Tapi ia boleh dikurangkan melalui apa? Melalui pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Dan sekiranya kita berjaya melakukan perkara itu, angka jangkitan COVID-19 di Amerika Syarikat itu dijangka akan berkurangan sehingga 316,000 kes. Pengurangan kepada 79,000 kes. Itulah pentingnya mengapa KKM, MKN dan juga pemimpin-pemimpin negara seringkali menyatakan bahawa supaya mengamalkan penjarakan fizikal dan juga pemakaian pelitup muka, itu yang paling penting kita nak kurangkan kes jangkitan COVID-19 ketika mana PKPD banyak dilaksanakan di negara-negara kita. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada satu lagi perkara, dan bagi saya ini adalah berita yang menjadi perbincangan orang ramai di media sosial, yang mana kes COVID-19 Asrama Pekerja Tropicana Corporation Berhad, lokasi terbaru yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, iaitu PKPD, yang mana kalau kita lihat perkara ini berdasarkan kenyataan daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri, PKPD ia melibatkan hanya blok-blok asrama pekerja sahaja, dan Asrama Pekerja Tropicana Corporation Berhad di Petaling Jaya dikenakan PKPD bermula 12 Oktober sampailah 25 Oktober, dan jumlah penempatan di asrama ada 500 orang pekerja. Kawasan perumahan dan juga kelab golf Tropicana Golf Country Resort tidak terlibat. Dan apa yang dibincangkan mengenai orang ramai mengenai lokasi terbaru PKPD dan juga kes jangkitan baharu ini adalah keberkesanan ataupun orang kata memaksimalkan penggunaan aplikasi MySejahtera itu. Semalam trending di Twitter yang menyatakan bahawa mengapa aplikasi MySejahtera ini tidak ada feature yang membolehkan orang ramai tahu di mana kes jangkitan COVID-19 itu, supaya orang ramai hantar pesanan, orang kata alert, macam aplikasi Astro Awani, anda akan terima breaking news, notifikasi dihantar kepada anda terus untuk memastikan bahawa anda tidak terlepas sebarang berita. Begitu juga yang boleh dilakukan di aplikasi MySejahtera. Itu yang dipersoalkan orang ramai di media sosial Twitter semalam berdasarkan pemerhatian saya. Malah kalau pergi ke aplikasi MySejahtera itu sendiri, kalau anda menaip sebuah lokasi itu, sekiranya anda ingin tahu terdapat kes positif ataupun tidak, semalam saya cuba cek sebenarnya Tropicana Golf Club dan tidak muncul sebarang pengumuman, pemakluman mengenai kes baharu sekitar jam 1-2 petang itu, dan apabila jam 5 petang baru sahaja mereka update kemas kini bahawa terdapat kes baru, iaitu mungkin beberapa jam selepas pengumuman itu telah pun dibuat oleh pihak berkuasa. Jadi sepatutnya MySejahtera ini menjadi sumber utama untuk kita dapat tahu di mana kes itu berlaku dan juga di kawasan sekitar supaya kita dapat elak sesebuah lokasi itu. Tetapi kebanyakan kes sejak kebelakangan ini di Lembah Kelang, di beberapa kompleks beli belah masih lagi tidak mencatatkan, tidak memaklumkan ada kes positif di tempat-tempat tersebut, Hafizi. Ya, sekurang-kurangnya boleh hantar notifikasi kepada orang ramai untuk mengelakkan pergi ke kawasan-kawasan tertentu yang telah pun disahkan ada kes positif COVID-19. Sekurang-kurangnya itu boleh dilakukan. Kemas kini aplikasi itu yang boleh dilakukan oleh pihak yang membangunkannya, dan kita harapkan perkara ini dapatlah kita laksanakan bersama-sama, kerana apa? Penggunaan aplikasi MySejahtera ini sangat-sangatlah ditagih ketika mana gelombang ketiga sedang berlaku. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan mengenai Barisan Harapan. Apabila kita tahu petugas Barisan Harapan daripada sejak awal bulan Februari lagi telah pun berjaga-jaga memasuki bulan Mac, mereka menghadapi pelbagai perkara yang terpaksa mereka hadapi, terpisah dengan ahli keluarga dan sebagainya, tak dapat jumpa suami isteri, dan ini adalah berdasarkan kenyataan daripada Jawatan Kuasa Terbangsa Palang Merah ICRC yang menunjukkan bahawa pekerja Barisan Hadapan lah yang lebih banyak perlukan bantuan dari aspek kesihatan mental berbanding orang lain ketika negara belum berhenti memerangi COVID-19. Dan kata Timbalan Ketua Delegasi ICRC Zurab Burduli yang menyatakan bahawa pekerja Barisan Hadapan memerlukan bantuan mengatasi masalah mental agar dapat terus berkhidmat kepada masyarakat dalam keadaan yang begitu efisien. Dan itu adalah sempena dengan Hari Kesihatan Mental yang pada 10 Oktober disambut pada setiap tahun. Dan begitu juga dengan jururawat. Saya baru saja melihat laporan daripada Reuters pada pagi ini yang menyatakan bahawa jururawat adalah golongan yang paling terkesan, yang mana banyak diskriminasi apabila
pandemik COVID-19 itu melanda, dan itulah yang kita mahu memastikan bahawa segala sokongan, segala fasiliti perkhidmatan mengenai kesihatan mental, psikologi, tekanan dan sebagainya diberikan, disalurkan kepada mereka. Sumber-sumber yang ada disalurkan kepada mereka supaya sistem kesihatan negara tidak lumpuh apabila gelombang-gelombang baru ini muncul. Dan apa yang kita boleh lakukan selain daripada memperuntukkan dana bagi membangunkan infrastruktur, bagi menyokong kesihatan mental mereka, tetapi apa yang kita boleh lakukan secara individu, secara komuniti adalah untuk memberi sokongan dengan mematuhi kepada SOP yang telah pun ditetapkan, norma-norma baharu supaya kita sama-sama dapat bantu meratakan keluk jangkitan COVID-19 supaya mereka tidak perlu dikerahkan ke lokasi-lokasi yang berisiko, mengorbankan kerja-kerja mereka dan juga berpisah daripada ahli keluarga. Jadi itu adalah apa inisiatif yang kami semua boleh lakukan, sama-sama kita ratakan keluk jangkitan COVID-19. Dan ada banyak lagi laporan yang kami nak bawakan, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Okey, bagi pengguna iPhone ataupun penggemar produk-produk Apple, ini sudah pasti berita yang dinanti-nantikan oleh anda. Kita tahu setiap tahun Apple akan mengumumkan tarikh-tarikh pelancaran produk-produk baru, peranti-peranti jenama baharu mereka dengan kemaskini yang baik, spesifikasi yang telah pun ditambah baik. Dan ini adalah berdasarkan daripada berita yang kami terima, penantian peminat Apple telah pun terjawab. Syarikat itu dijangka akan memperkenalkan iPhone 12 pada hari Selasa 13 Oktober ini. Oh, Malaysia pun hari Selasa ada perkembangan kes politik besar nak berlaku. Jadi dalam masa yang sama, 13 Oktober ini jam 10 pagi waktu Pasifik, yakini pada pukul 1 pagi 14 Oktober waktu Malaysia, undangan sudah pun dihantar kepada para wartawan dengan frasa high speed, berkemungkinan besar merujuk kepada teknologi 5G yang dibawa oleh telefon pintar terbaru itu. Kelengkapan 5G, kita masih lagi dalam peringkat pembangunan di Malaysia dan ada beberapa tempat yang telah pun dibangunkan apa orang kata infrastruktur 5G ini, contohnya seperti di Putrajaya, seperti di Cyberjaya, itu akan dibangunkan pelaksanaan infrastruktur 5G. Dan pada bulan September lepas, Apple telah pun mengadakan acaranya, tetapi tiada langsung cerita tentang iPhone 12. Hanya perkenalkan Apple Watch terbaru, iPad Air dan juga Apple Fitness Plus. Dan urut-urut menyatakan bahawa dipersembahkan dengan iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. Gabung-gabung nama ya, senang kan buat produk Apple ni. Kemudian ada seorang pengguna Twitter bernama Duan Rui membocorkan khabar angin yang boleh dipercayai, gambar casing Apple yang salah satunya macam iPhone mini. Ini adalah antara gambar-gambar yang dikatakan tertirislah daripada produk Apple 12, iPhone 12 itu sendiri. Dan saya pasti rakan setugas saya, Nailah, excited ke nak menunggu kemunculan iPhone 12 kerana kita faham anda salah seorang pengguna ataupun iFact orang panggil. Tapi apapun, ini satu acara yang pastinya dinanti-nantikan oleh peminat Apple. Tapi apa yang mungkin dipertikaikan, adakah permintaan terhadap produk-produk Apple ini masih akan kekal popular memandang kepada situasi ekonomi tahun ini. Saya sendiri pun tak pastilah mampu atau tidak untuk membeli iPhone tersebut, sebab kita tahu harga-harga pada produk-produk Apple ini juga setiap kali dilancarkan produk baru, pastinya harga juga meningkat. Jadi kita akan nantikan juga, selain daripada feature-feature ciri-ciri terbaru pada iPhone, apa yang juga dinantikan adalah harga itu sendiri. Itu menjadi faktor penentuan sama ada kita beli ataupun tidak. Tetapi sangat menarik apa yang diperincikan tentang produk-produk tersebut. iPhone 12 mini dikabarkan besar sedikit daripada iPhone SE, sementara iPhone 12 Pro Max dijangkakan menjadi yang terbesar pernah dihasilkan dengan skrin seluas 6.7 inci. Jadi ini antara
perkara-perkara baharu yang kita boleh jangkakan daripada produk Apple yang belum lagi kita lihat sebelum ini. iPhone 11 juga dikatakan mungkin tidak banyak sangat pembaharuan yang dilakukan berbanding dengan iPhone 10. Kalau kita lihat peminat Android pula, mereka katakan alah ini feature-feature dah lama kita tengok pada phone-phone Android. Kan? Jadi apa pembaharuan yang kita nak jangkakan daripada iPhone baharu ini? Apa yang ditekankan, apa yang kita mungkin dapat bayangan adalah penekanan pada speed, pada kelajuan. Itu mungkin satu pembaharuan yang juga pastinya fan Android ini kata kami dah lama ada. Betul tak? Ya, benar. Tapi apapun, skrin phone saya pun dah retak. Kemungkinan besar saya juga akan meneroka iPhone 12 ini, sama ada jadi ataupun tak. Kita tengok keadaan ekonomi. Macam Nailah katakan juga. Okey, baiklah. Sejak daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu, boleh dikatakan pelancong tempatan semakin membuka mata mengenai keistimewaan produk pelancongan di Malaysia. Dan paling mendapat perhatian ketika ini adalah produk berasaskan alam semula jadi. Jadi kita nak ikuti perjalanan penerbit Awani Pagi Marlina Manaf meneroka kompleks Gua Ikan di Dabong, Kelantan, dan kami akan tinggalkan anda dengan bingkisan santai hujung minggu ini. Kita saksikan. Tak bertepi. Kompleks Gua Ikan merujuk kepada beberapa gabungan gua yang terdapat di sini. Gua Pagar, Gua Keris, Gua Gelap dan Gua Ikan adalah yang paling lazim diteroka. Bagi anda yang mahu berkunjung ke tarikan ini, dinasihatkan mendapatkan khidmat jurupandu alam sekitar. Ini kerana perjalanan sedikit mencabar tanpa panduan dari golongan profesional. Pengunjung perlu mendaki melalui tembok curam dan ada bahagian yang memerlukan anda merangkak ataupun sebaliknya untuk memasuki ruang gua. Perjalanan ini membawa anda mengenal 3 perkara. Pertama, kehidupan gua. Kedua, strukturnya dan juga tinggalan lampau. Antara yang akan ditemui adalah trapdoor spider. Trap rangkap pintu. Laba-laba perangkap pintu kot. Trapdoor spider. Ni. Sini. Okey. Ni pintu dia. So spider tu ada dalam lubang tu. Pintu. Lagi ni trap dia ni dia pegang dengan kaki. Dia ada lapis. Kaki ya? Tak, maksudnya satu jalur ni, satu kaki. Selain sekecil-kecil hidupan gua, mata anda juga dijamu dengan struktur gua yang menyerupai pelbagai bentuk. Peta Kelantan, kepala gorila dan macam-macam lagi. Ada teori yang mendakwa gua ini suatu ketika dahulu adalah dataran laut. Tinggalan paling signifikan bagi menyokong dapatan ini adalah kristal dikenali sebagai kalsium kalsite yang dipercayai terhasil dari air garam sejak berjuta tahun lampau. Terhasil dari? Garam. Sebab adalah dipercayai gua ni dulu adalah lautan yang kemudian menjadi gua. Struktur batuan stalagmit dan stalaktit berbentuk luar biasa juga boleh dilihat di sepanjang laluan penerokaan. So, itu dari Gua Keris ni kan? Ya, ni Gua Keris. Ni Gua Keris? Ni Keris. Ni semua keris. Tengok kenapa tu lari. Sebab ada satu ni bentuk keris. Perjalanan dari ruang masuk sehingga ke kemuncak tarikan mengambil masa 30 ke 45 minit. Namun sebenarnya antara faktor utama yang membuatkan ramai sanggup menempuh penerokaan mencabar adalah limpahan lampu semula jadi yang terhasil daripada ruang di dalam Gua Keris. Dalam kalangan pendaki dan penduduk tempatan, limpahan lampu ini dinamakan God's Light. Limpahan cahaya ini tidak tetap. Ia berubah-ubah mengikut hari. Namun ia hanya boleh dilihat pada waktu yang terhad saja.
Saya sendiri terpaksa meneroka gua untuk 2 hari berturut-turut kerana terlepas sinaran cahaya ini pada hari pertama. Baik, selepas pendakian lebih 45 minit, inilah lokasi tumpuan yang saya cari. Ini adalah dah hari kedua saya datang sini nak dapatkan sinar spotlight ni, atau kita panggil kalau dalam bahasa orang tempatan kita panggil God's light. Ini untuk kaki-kaki foto macam saya yang memang suka bergambar. Ini adalah antara peluang-peluang yang anda tak boleh lepaskan sebab tempat ni tidak ada dekat tempat lain. So macam ini spotlight, macam cahaya tu akan datang dari sana. Dan dia akan turun, so dia akan menimbah cahaya tu kat sini, spotlight tu akan ambil gambar. So memang ini tempat orang sanggup datang untuk just dapatkan satu keping gambar yang memang cantik lah. Nanti saya akan insertkan gambar tu untuk anda tengok. God's light. So 45 pendakian dari bawah gua sampai ke dalam gua keris. Kalau Abang Fandi boleh tolong juga tunjuk sikit dalam lokasi ni ada apa peninggalan pembentukan gua sejak jutaan tahun lalu, dan inilah produk eko pelancongan yang ada di Dabong ini. Okey. Hati sakit, mata galak, gila juga segabung sagu. Dan ini adalah antara sebahagian daripada produk eko pelancongan yang terdapat di Dabong. Saya suka nak highlightkan produk-produk ini kerana kita sekarang berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang mana hanya perjalanan domestik dibenarkan, dan anda sepatutnya ambil peluang untuk menghargai produk-produk nature yang ada di negeri-negeri di Malaysia ini kerana ia menawarkan produk yang sangatlah menarik dan sepatutnya kita hayati dan hargai.